Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil laylah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala siyami wa qiyami Ramadan imanan wa ihtisaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita masih lagi diberi umur pada hujung-hujung bulan Syaban. Kita lebih kurang seminggu lagi lah nak masuk bulan Ramadan. Kerana Cik La telah pun iklan, so kita tengok anak bulan pada hari 12 Mei Sayun. Hari Senar lepas dah. Maka mungkin minggu ni lah minggu terakhir bagi saya lah. Kerana minggu depan tu kalau nampak anak bulan kan, malam senar, hari Senar, malam Selasa kita tarawih dah lah kita ni. Maka saya berdoalah semoga Allah Ta'ala lanjutkan umur kita dan ahli keluarga kita dan juga kaum muslimin muslimat dia sambut bulan Ramadan tahun ini pula. Amin ya rabbal alamin. Sebagai sambungnya lah, sambungnya pelajaran fiqh yang kita mengaji pada 2 minggu lalu. Malam ni saya nak bicara benda-benda yang membatalkan puasa. Yang terik dulu tu kita mengaji makna puasa, termasuk lagi hukum puasa, termasuknya benda-benda yang sunat-sunat puasa. Itu antara kita mengaji dah. Lepas tu malam ni nak mari kecek nak bicara benda batal puasa. Setiap amalan ni ada benda yang membatalkan dia. Maka kita kena beringat daripada benda tu. Kalau semaya ni benda batal semaya banyak perkara. Misalnya kecek dengan sengaja semaya walek-walek kecek. Makan nasi lagi kecek dengan sehang tepi. Habislah semaya kita. Ataupun kita ketuk ke ketuk. Semaya berokok misalnya jatuh hari semaya, batal semaya. Walaupun kita duduk tahiyat ataupun rakaat terakhir rakaat 4 dah. Sure. Ketuk jatuh hari semaya, ambil semaya semula. Tu kalau benda batal semaya. Hari ni nak bicara benda batalnya puasa. Yang pertama sekali, benda yang membatalkan puasa, yang kita mengaji dah sebenarnya mengaji dah tu. Kita mengaji dah antara sama tak ulang lah kali kita iaitu makan dan minum dengan sengaja. Tu dengan sengaja ni. Kalau terlupa tu maafwi. Yang keduanya iaitu orang yang setubuh dengan isteri di tengah hari Ramadan. Hak ni bukan sekadar kata batal, tapi dia kena qada sekali dengan bayar. Adanya orang panggil kafarah. Kifarat dia. Berat sikit kifarat dia ni. Yang pertamanya kena merdeka hamba. Hari hak tidur dengan bini tengah hari Ramadan kena merdeka hamba. Kalau tak ada hamba zaman ni ustaz tak ada hamba ni. Yang keduanya makan kepada orang puasa 2 bulan berturut-turut. Ni berat ni. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa dah 15 hari, lepas tu lagi buka sehari,
kena bilik satu semula. Tu. Sebab tu makna 2 bulan berturut-turut. Ataupun kalau tak kuasa kat, kena we makan ke orang miskin 60 orang. Jamu orang miskin 60 orang. We kenyang. SPA. Tu kifarat orang yang setubuh di tengah hari bulan Ramadan. Tengah je dah tu dah. Yang ketiganya orang yang apa ni sengaja we mutah. Ambil panggil gejolak dalam tekak siapa jeluak tubik hak makan sahur tadi. Kalau tak sengaja tak apa, nak kita mabuk perahu, mabuk kapal tubik. Betul bulan puasa kena pergi bakar, ada urusan kena buat di bakar. Nak kapal tubik pening. Mabuk jeluak tubik. Tak apa mutah, tak apa dah. Kerana tak sengaja. Yang keempatnya sengaja mengeluarkan air mandi. Duk tengok misalnya orang tino, duk tengok benda-benda yang menjadikan syahwat kita tu, ya naik rang-rang. Maka tubik air mandi. Ataupun duk kucuk bining, isteri kita duk kucuk apa ni peluk dia. Siapa tubik air mandi, maka masuklah sengaja batal puasa. Hak dak batal macam mana? Ngigah. Tidur lepas zuhur masa tak orang tidur setah. Malam ni nak tarawih pula. Khabar-khabar bangun nak bayar sah basuh kain. Tak ada sengaja, mimpi dia panggil. Tak apa. Tu beza sengaja dengan tak sengaja. Tak sengaja tak ada batal. Baik. Seterusnya yang kelima mari haid. Duk puasa molek-molek Bukul ni petai dah. Ada setengah jam tak lala nak buka puasa. Mari darah haid bagi orang tino dia tu. Maka batal jugalah puasa dia. Yang ke iaitu nifas. Kita kaca-kaca puasa juga, check up puasa lah. Siapa bulan dah. Puasa siapa pukul 5 petang, sakit perut nak beranak. Magi mau sakit tak siapa sejam. Kuning tu baik dah anak. Orang anak muda ke sejam. Maka patah puasa walaupun nak ngorek tak lama dah. Sebab dia mari darah nifas. Dia beranak ni tubik sekali dengan darah, dia panggil darah nifas. Lepas tu hak ni hak akhir sekalinya, hak pasang berat lah hak ni murtad daripada Islam. Hak ni bukan kau dah batal puasa dak, batal Islam dia. Murtad. Gitu buat benda hak murtad. Sujud kepada manusia ke, sujud kepada benda lain pada Tuhan. Jatuhlah agama dia. Maka kalimah syahadah dia batal dan juga semaya semaya be dia pun kalau puasa dia hari tu pun batal juga. Tu dengan kita lalu kita mengaji ya hak benda batal puasa. Maka di situ antara hak kita nak mengaji malam ni benda yang tidak batal puasa. Saat ni hak batal dah 7 perkara ni. Hak kita nak mengaji ni iaitu benda tidak batal puasa. Yang pertamanya iaitu orang yang bangun tidur dalam masa subuh masuk dah, lepas tu dia dalam keadaan berjunub, tak ada mani junub lagi. Macam mana ustaz? Misalnya lepas tarawih lepas pada maya witir terkelik rumah, kita setubuh dengan bining kita. Setubuh dengan bining makna kata berjunub lah kita. Lepas tu dak niatlah pukul 4 nak bangun makan sahur. Terlelap tak erok ataupun ngantuk benar, tak jaga sahur. Khabar-khabar orang baik sudah. Tak adalah sahur kita. Tak apa tak ada sahur yang sunat ya sahur tu. Maka kita bangun masuk subuh dalam keadaan kita tak ada mani junub lagi. Hak semalam tu. Tak apa. Tak apa. Baru subuh kita pun baru khabar tak ada apa, kita masuk mandi junub. Lepas tu maya subuh. Ada apa? Puasa niat dah malam. Sebab kita nak tidur malam kita niat dah nak pakai sahur, okey? Siap dah niat puasa dah. Tapi nak tak khabar sahur, yang masuk subuh dulu, masa kita berjunub lagi, tak apa. Baik. Yang keduanya, kita nak kucuk isteri ataupun kita nak dekat dia. Kalaulah kita tu boleh menahankan nafsu dan tidak sapa kepada tubik air mandi. Boleh.
Orang panggil kena ada apa ni panggil kumkan sikitlah sini. Kalau orang pasal tak ada nak kontrol yang kacau, terutama orang muda-muda baru nikah dah. Yang ni tu kena bayar kifarat tu. Puasa bulan tu. Tak masalah. Ni misalnya kita orang yang apa ni? Orang yang kum diri arum kita. Dalam hadis kata Siti Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im." Nabi tu dok kucup dan dia dok tepuh dengan isteri dia dalam keadaan dia puasa. Lepas tu Aisyah kata, "Wa kana amlakukum li irbihi." Dan Nabi itu orang yang paling boleh kuatnya dia dalam jagakan nafsu dia. Maksudnya Nabi ni orang yang menahannya nafsu dia tu daripada lakuh kek sampai kepada jimuk ataupun sampai kepada tubik air mandi. Itu Nabi Aisyah kata Nabi orang paling kuat sekali penahanan dia tu. Bagi Nabi tak ada apa, maka kita umat dia pun tak apa. Tapi syarat kena selamat daripada keluar air mandi ataupun pergi duduk lakuh kek sampai kepada setubuh. Itu dah. Baik. Yang seterusnya, yang ketiga, benda yang tidak batal puasa juga, kita nak mandi dan kita nak ambil air mari duk jiruh kepala kerana panas doa. Tak ada jadi batal puasa apa. Oi panas hari ni. Pergi mandi Mandi 4-5 terik tengah hari puasa. Tak ada apa. Muka panas betul puasa kita ni. Boleh mesa ni boleh panas lah. Ron boleh. Kita puasa nak mandi. Pagi mandi dah, tengah hari mandi pula, nak mai asar mandi pula misalnya. Ada apa? Tidak jadi batal apa dak. Lepas tu jadi segar ustaz. Segar tak ada sakut dengan batal puasa. Tak ada apa. Mungkin kata puasa ni kena duk mepeh. Kena duk sebing kata-kata. Bukan. Puasa ni menyegarkan kita. Sebenarnya puasa ni menjadi kita kharagah. Sebab apa? Sebab satu daripadanya, perut kita luar pada kena duk hijau. Kerak kita tu tak ada kena duk kasih kisah makin ni banyak. Sebab kita tak makan. Terutama tengah hari tak ada nak watak. Tak kena makan dah. Kita perhati molek. Hari kita makan nasi tengah hari kenyir ke. Lepas zuhur rak biar hijau rak. Menyenguk ada-ada. Menyenguk. Sebab kenyir doa tu menyebabkan mudah mengatuk. Kalau kita kosong perut ni, cara mana nak ngatuk? Sebab itu maknanya puasa ni tak ada salah gapo. Kita nak mandi segar sikit ataupun nak pergi ambil air jiruh air atas kepala jadi rasa sejuk sikit tu, tak ada jadi gapo dak. Kerana daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kata, aku nampaknya, sahabat nampak Nabi, aku nampaknya laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasub bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun minal atash aw minal har. Tu hadis yang dikeluar oleh Imam Abu Dawud. Sahabat kata, aku nampak Nabi tu duk ambil air jiruh atas kepala dia. Sedangkan dia puasa sebab terlalu panasnya hari tu. Tu sahabat nampak Nabi buat macam tu. Panas. Zaman Nabi ni, zaman lah ni puasa-puasa buat kat negeri Arab tu. Sampai 45 ongsa. Kita ni 37, 38, sampai 40 je kita ni. Nabi tu kalau zaman dia panas-panas apa 45 46 ongsa. Saya masa mengaji di Arab tu Allah piye panas. Masa malah tubik pergi luar. Masa nak duduk di asrama. Ataupun kalau pergi ngaji kat, masa tak saya tubik pada bilik ngaji sebab panasnya. Tu antara benda yang orang-orang Arab tu dia jumpa. Maka daripada sinilah dalil kata tak ada salah gapo, tidak batal puasa. Kalau kita puasa panas, kita nak ambil air jiruh atas kepala ataupun masuk pergi mandi dengan air yang sejuk. Baik. Yang keempat, tak ada jadi batal puasa juga kalau kita komo ataupun kita serok air masuk dalam hidung yang panggil istinsyaq. Dengan kita tidak melampaui. Sebab ambil semaya komo patut sekali ambil air masuk hidung. Tapi Nabi kata wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah. Hendaklah kamu itu serok air masuk dalam hidung
nah biar di banyak sikit, kuat sikit. Malaikat hari mu puasa. Hari mu puasa tu yang kuat sangat. Bobo gitu ya. Surat boleh, tapi yang kuat, yang masuk dalam. Bobo gitu ya. Sebab kita masukkan air dalam hidung ni, iaitu kita surat masuk tu, masuk daripada sunat wudu. Sunat tu. Sunat wudu ni komo, komo tu bila-bila komo tu air sebahagian lagi tu surat masuk dalam hidung. Tapi hari puasa yang kuat sangat. Lepas tu hemuh tu baik. Hemuh tu baik itu. Takdir katanya masuk sikit sebanyak tu dimaafkanlah dia. Komo apa supa? Kita komo ambil semaya, ada niat nak makan, nak minum, tapi nya terteleh 2-3 teguk misalnya wasa turun tekak. Tak ada jadi batal apa. Hak batal ni kita sengaja. Tuhan dia tahu kata kita sengaja ke tak. Maka ambil semaya ni saya yakinlah kata tak ada siapa nak sengaja nak ambil air masuk dalam hidung ataupun masuk dalam tekak dia dak. Tapi mungkin termasuk, maka Islam maafkan dia. Baik. Yang kelima, kita tak ada batal puasa juga kalau kita nak terah kecapnya makin ni pangat manis ke tawar ke masing ke, selagi mana kita kecap saat ni tak sapa ke dalam tekak. Tak lidah. Kalau orang tua-tua dulu dia nak terah gula dia ke manis ke masing dah, maka dia tek dia boleh sudu, dia cuba tek di lidah. Tak apa dah tahun ni maka dia kehak tu baik, komo klik sudah. Hak tak boleh tu biasa mana terah sikit seru. Bukan terah tu hirup. Hak ni tadi Islam ni tahu kata kita nak masuk kepada orang tok lelaki kita, anak kita, okey. Lepas tu nak tak terah, nak tahu kata masing ke mana. Mungkin kena gula masing ke gula tawar ke, nanya juga orang nak buka puasa dah. Islam tengok comel Islam ni. Comel yang dia panggil, dia faham kata manusia ni dalam yang amal ibadat pun dia kena hidup hari dia macam tu. Kalau tak puasa tak apa, dia boleh terang dengan mungkin kalau gula, kalau tak puasa kita boleh hirup halu dah, suk-suk tu boleh hirup halu dah muka tak puasa. Tapi hari puasa Islam kata tak apa juga, tapi syarat mutek di lidah, sebab tempat kita boleh rasanya manis ke masing ke tawar ke lidah ni. Ia ada perasa sampat orang panggil rod. Ni lidah. Maka Islam boleh. Kita nak apa ni? Kita nak terang makan ni bagi orang Tino lah. Orang duk buat masak-masak di dapur tu boleh. Tapi yang ni telah benda tu. Sudah tu kehak sudah komo semula. Baik. Yang kena benda yang tidak batal puasa juga. Iaitu orang yang berbekal. Berbekal ni sebenarnya ada di sana lah khilaf juga ni. Bekal ni ada di sananya orang panggil khilaf juga. Tapi pendapat Imam Syafi'i kita, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki, iaitu berbekal tidak membatalkan puasa. Bekal. Saya rasa mungkin ada fakta ni pernah bekal. Bekal ni sama ada kita bekal di kepala, bekal di belakang, bekal di bahagian-bahagian lain lah. Satu daripada cara puabat hak Nabi. Nabi ni suka bekal. Kalau bahasa Thai panggil krok ลือด. Krok ลือด. Ambil darah tu baik, darah hak cemar tu baik. Kalau orang pernah bekal tu darah yang surat tu baik tu hitam. Lepas tu sepengah berda. Saya pernah pergi bekal saya ajak. Mula-mula takut juga weh. Mai kat atas kepala ni. Saya ajak pergi dengan dia. Ya bekal ya pun ada alat dia lah. Tak atas kepala kita tu 2-3 ke apa ni. Nyeruk dia, nyeruk. Ya ceruk tu. Kulit kepala kita tu biar di apa ni? Biar ada butuk itu. Butuk. Lepas tu yang ambil jarum. Jarum. Sungguh tu pakai pisau. Cah. Tu baik Bo yang buat dengan pisau tu, dia pun ambil alat dia pun pekuk sekali lagi.
Hak tu tubik dia seruk. Tubik ke apa tu? Darah hitam. Baru sudah pada bekal dia tunjuk ni, ustaz ni tengok ni. Tengok yebuh dalam ni tu sapuh lah ni. Sapuh dengan ticu apa. Tengok ni darah ustaz ni. Ni hitam ni. Ni darah semar ni. Darah menjadi bawa nyakit ni. Wak atas kepala itu. Lepas tu rasa ngek kepala. Tu dia panggil cara dari satu cara berbekal yang cara perobatnya penyakit. Nabi ni suka bekal. Suka bekal Nabi ni. Bahkan dalam masa puasa dia bekal juga. Seperti mana hadis yang dikeluar Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Hadis riwayat Bukhari. Tak ada apa lah, Imam Bukhari riwayat sendiri dah ni. Ibn Abbas kata Nabi berbekal dalam keadaan dia sedang berpuasa. Buat apa habis? Nabi buat, maka dalil kata tak batal lah. Kalau batal, nescaya Nabi tak buat benda batal puasa. Tu makna yang kena kita berbekal. Dan termasuk juga zaman learning orang yang tabarruk ataupun baricat lut. Ni supo. Kat apa? Zaman Nabi ya bekal. Uai darah tu baik. Zaman learning kita nak baricat darah boleh. Kebetulan misalnya ayah kita belaga motor. Maka dia tu orang panggil apa ni selit. Selit banyak. Balik motor, maka kepala dia nya teratuk dengan tembok ke gapo ke. Maka berhajat kepada darah darah duk kang oleh somong, bomo pebelah kepala dia nak lut kang. Lepas tu kena tambah darah lain. Sebab darah tu banyak okey. Nak rati hak tu boleh kita sebagai anak nak pergi duk baricat lut. Tengok mama kita nak baricat kat ayah kita. Tengok lut kita supaya kedap. Kalau supaya grup O dengan O, alah. Demo mak tengok supaya hak demo dengan ayah demo supaya. Boleh? Boleh. Ni dia panggil dalam masa puasa pun boleh. Tu bagi orang yang puasa gagah lah. Kalau siapa misalnya kita beri darah kat orang, lepas tu siapa kita pitai pelum, tu kita batal lah tu dah. Sebab pitai tu. Tapi kalau kita nasihat molek, bomo tengok cek darah pun darah tak ada masalah ke apa, kita pun sihat lagi, kita boleh beri darah kat orang. Tu antara yang kena yang tidak batalkan puasa juga. Baik. Yang ketujuh. Yang ketujuh ni dia panggil kita bercelok. Bercelok. Orang bakal bercelok, celok kening. Boleh. Biasanya umur kita ni orang perempuan. Orang perempuan. Maka tidak batalkan puasa juga orang perempuan yang berceloknya. Dan antaranya lagi wal huknah, iaitu gapo huknah dia cocok. Cocok ke apa kita misalnya pergi rumah sakit demam lah boleh puasa tu demam. Pergi mama kata kena cocok dengan sejarah. Cocok perobat deh. Maka tak ada salah apa. Tak ada batal apa deh. Cocok. Ataupun kita nya gapo ni tengah bulan puasa lagi kebong dah. Lepas tu dia kena gapo ni khawak. Khawak pasal karat ke? Khawak. Boleh pagar kebun kita buat dengan khawak pergi, tak ada nak tengok pergi kena khawak. Maka bomo pergi rumah sakit, pergi tampler, bomo suruh cocok gapo? Batayak okey. Cikan batayak. Maka tak ada batal apa puasa cocok. Tak ada apa. Tu sebab gapo ni? Huknah ni iaitu kita cocok jarum ni masuk dalam apa dia nak perobatkan nyakit kita demam ataupun batayak tu nak perobat. Ada salah apa? Hak salah ke apa? Hak batal puasa ke apa dia? Hak batal puasa iaitu kita bui air garam. Waktu batal lah. Apa ustaz? Kalau cocok tak batal buat air garam batal. Kerana air garam ni dia ganti daripada nasi, ganti air. Orang tidur mau sakit tak boleh nak makan. Baru sudah belah ke kan, tak boleh nak makan. Ataupun apa ni, ada panha di segi pekat pok dia tak boleh nak makan. Maka kena tupai air garam. Ada 4-5 hari untuk air garam. Seperti misalnya orang alohai kuat-kuat tu, ada. Orang tino alohai terutamanya dia tu alohai siapa tak boleh nak makan gapo dah, makan tu baik.
Khabar-khabar kena tidur mau sakit. Tidur mau sakit bomo kata kalau makan tu baik, makan je luak tu baik. Maka bomo wi agare, batal lah puasa dia. Biarlah. Sebab agare ni main dekati makan ni. Bukan fabak agare dah. Agare ni bukan fabak nyakit, tapi nak wi ragah tu dengan melalui wi agare. Sebab orang sakit tak boleh nak makan sendiri, nak minum sendiri. Tu dia dah baik. Seterusnya lagi, kita apa lagi ni? Kita ciumkan air bau. Tak salah juga 9 ke 9. Tengok air bau misalnya puasa dah lama nak raya dah misalnya. Tengok ni 20 Ramadan dah ni. Ataupun 15 Ramadan dah ni. Puasa nak cari air bau sikit dah. Nak pakai raya bau sedap-sedap sikit. Terutama orang Arab ni dia suka air bau. Air bau ni yang pandai masuk dalam benda asasi. Kalau pergi masjid kena kalau kita mayar dekat dia kat dia, bau lah. Ya biasa dia pakai air bau semua dalam di baju dia. Kadang-kadang di masjid dia dah, kita masuk dalam masjid dia tu, ya apa ni, dia buah air bau pasal apa ni dia panggil oud. Air bau oud ni mahal lah. Oud ni kadang-kadang kita masuk di pintu tu bau dah air bau dia. Apa masjid luah besar. Masjid sepang masjid batal besar itu. Lah dia pasal masjid pakai air ke dia katuk habis masjid dia tu dah. Dia buah air bau dia ataupun dia sembuh air bau ataupun dia pasal bukhur. Bukhur ni pasal air bau hak pasal apa ni? Kayu paya dia bakar kayu itu biasa tu. Bukhur dia panggil buri ya besar tu. Dia panggil maican ataupun mai hom. Mahal tu nak kayu tu. Maka dia jadi kita masuk masjid dia tu air bau dah bau. Pakar kita pergi masuk tengah buat maya zuhur maya asar, kita duk puasa boleh ke tak? Tak apa. Tak ada apa. Masuk. Tak ada apa. Kita duk bau air bau sedap weh, segar weh, boleh air bau sedap-sedap. Tak apa. Tak nak jadi batal puasa ke apa. Tu pendapat ulama tu. Baik. Yang ke-10 iaitu kita bersiwak. Bersiwak ni apa? Kalau asal Nabi tu siwak dengan kayu, siwak tu. Kita ni bergigi lah mudah-mudahan. Bergigi. Bersiwak. Bersiwak ni satu daripada benda yang Nabi tu bersentiasa beramal semua. Nabi suka bersiwak. Nabi dia kata ada sabda kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah. Kalaulah tidak jadi keberatan kepada umatku, tentu sekali aku nak suruh umatku ni bersiwak setiap kali nak sembahyang. Nabi comel ajaran dia. Kalaulah tak jadi berat sangat kepada umat dia, Nabi nak perintah suruh kita ni bergigi lah tiap kali nak sembahyang. Kalau dia boleh bergigi 5 kali sehari, saya yakin kata gigi dia tu maka akan tahan sampai umur 40-50 pun. Ada nak bakar gigi pelang tak? Kita ni 2 kali sehari. 2 kali sehari ya. Biasanya kalau orang pasal cara sikitnya lepas hasil tengah hari tu dia beruh juga. Dia pergi beruh gigi pak kerja dia. Cedek wak beruh lepas akan hasil tengah hari. Tu hak cuma dah tu. Hak cara molek dah tu. 3 kali sehari. Nabi kalau turut dia nak 5 kali sehari. Tapi kita rasa berat sangat. Nak kata Islam ni jaga ke apa ni? Gigi. Lepas tu jaga yang keduanya, jaga tak seri bau mulut kita ke orang. Ya bau mulut ni dia panggil punah buklik. Buklik kapap. Terutama kita dengan orang bukan Islam, kalau kecek depan dia bau mulut kan. Ya, tak lagi. Dia panggil punah buklik kita. Tama-tama kita kecek dengan dalam musyawarah ke. Ataupun dalam kita kecek kira harga apa pun nak kira lah. Jadi bau mulut pak kita bukan kecek sepatah 2 patah. Kadang-kadang kecek banyak-banyak kali kecek. Orang tepi kita tu Nabi ni ya jaga kerana dia takut menyakiti orang dengan bau mulut kita. Maka Islam kalau gitu tengah puasa pun tak ada salah gaponya kita nak bersiwak ataupun bergigi. Cuma kita kalau kita pakai ubat gigi ni kena ingat sikitlah. Jangan pasal kalau pakai ubat gigi, jangan satunya jangan duk banyak sangat ubat gigi tu.
Akhirnya telah masuk ke bawa padai ya. Pas jangan duk beruh padale sangatlah. Kita masuk ke panggil puasa ni sekadar biadi hilang bau mulut itu ya. Tu antara benda yang tidak batal puasa juga. Lepas tu kalaulah kita takdirnya kita ni beruhigi dah lepas sahur tadi, lepas sahur tu beruhigi dah kali. Lepas tu kita duk sapa pukul 3 pukul 4 petang ya bau lah lama-lama mulut kita ni. Kerana apabila kita nak makan gapo dia nak tubik bau bau bukan bau ni gigi tu, bau daripada dalam perut ni. Dia naik mari. Bau kita tak nak makan ni gapo, maka Islam Nabi kata la khalufu famusaimi. Bau mulut orang puasa atyabu indallah min rihil misk. Lebihnya bau sedap di situ lebih daripada bau minyak bau lagi. Tu kalau pasal tu pula dah. Kadang-kadang kita sendiri wasa bau ke 4 petang ke 5 petang wasa bau mulut nak makan gapo maka Nabi kata bau mulut orang puasa saat ni iaitu lebih bau sedap, bau harum di sisi Allah Taala lebih pada minyak bau yang kita duk comot lagi. Tu antara dah benda yang tidaknya batalnya puasa. Baik. Seterusnya lagi gapo lagi? Habis itu dah. Saya cuba lagi sikit lagi. Lagi sikit laginya orang yang dibenarkan mereka berbuka puasa ataupun orang yang dibenarkan bagi dia tak kena puasa. Piye kata? Sebab ayat yang saya baca dalam semaya saat ni, ngorek saat ni tu ada ayat berkaitan dengan orang yang tidak kena puasa. Piye kata itu? Saya nak baca ayat dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tu ayat tu. Orang yang apa tu? Orang yang susahnya nak puasa. Yutiqunahu ni ulama ada mari tafsir. Yang pertama sekali orang yang sakit. Orang sakit. Orang sakit ni bolehnya dia tu nak berbuka puasa. Boleh. Sakit, puasa siapa tengah hari kurang belah, misalnya maaf orang yang ada nyakit kepok misalnya. Polah pun Allah darah. Sakit sungguh pergi kepok Kalau orang pernah jadi kepok ataupun ada saing hak jadi kepok, pergi jadi kepok tu kadang-kadang kena rokok itu rokok. Sakit ya apa ni supaya pawak akan dia masuk berat-berat sangat tu. Biar akan merep dia panggil. Akan merep. Maka kalau kacau puasa lagi bahaya mudarat dia. Kena makan ubat kerapok misalnya. Buka. Kacau kan nak puasa siapa mudarat badan dia. Siapa ubah, siapa misalnya pitai ke. Tak boleh. Islam kata buka. Tapi buka saat ni tu kena gapo dia? Kena qada semula. Sebab dia masuk dalam nyak orang sakit hak biasa. Nyak orang sakit biasa ni ayat selaginya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit apa saat ni? Sakit ni yang dia tak kuasa nak puasa. Kalau kata puasa lagi mungkin bahaya diri dia. Maka Tuhan kata bolehlah dia nak buka puasa, lepas tu dia qada hari hak dia buka saat ni. Kalau sakit tak apa 4-5 hari tidak mau sakit kena nak makan ubat berapa 5 hari kita qada. Tak ada apa. Islami kemudahan. Yang keduanya lagi orang yang boleh buka puasa, orang bermusafir. Musafir. Kita betul ada urusan di Bakau kena musafir pergi Bakau, boleh ke tak kita nak buka puasa? Boleh. Padahal kalau kira buka nak ustaz. Lah ni nak kapal tu pergi Bakau, kapal tu ni duduk sedap dalam air ke apa, tak ada susah apa Tapi tanya kata boleh ke tak? Harus ke tak dia nak buka puasa? Jawabnya harus. Sebab tu ayat sendiri.
Wa man kana maridan aw ala safarin. Dia sakit ataupun duduk dalam musafir, maka boleh dia buka, lepas tu dia qada. Ikut hak dia buka tu lah. Dibakar misalnya 2 hari, ataupun 3 hari. 3 hari tak puasa serabut misalnya. Tak ada apa, nanti qada lepas raya. Boleh. Baik. Yang seterusnya, orang yang boleh buka puasa, lepas tu tak ada kena qada. Ada juga. Hak saat ni dah, orang sakit dengan orang musafir tu buka. Boleh buka tapi kena qada. Hak ni hak boleh buka tak ada kena qada. Allahu akbar. Antaranya hak ulama ambilnya apa ni? Ambil ayat saat ni tu dah. Iaitu orang yang bersangat tua dia sehingga dia tak kuasa nak puasa dah. Allahu akbar. Setengah orang sampai umur 90 kadang-kadang Allah. Tak nak puasa. Kalau kacau puasa mungkin bahayalah diri dia sebab dia tua sangat dah. Ni masuk dalam ayat nak satu hari ayat orang yang rasa berat sangat nak puasa saat ni. Berat sangat bagi dia nak puasa, maka Tuhan kata tak ada apalah, tak ada puasa pun, tapi kena bayar apa dia panggil? Bayar kafarah, kifarat. Gapo dia kifarat dia bayar fidyah, dia panggil fidyah. Fidyah dia ni iaitu secupuk sehari. Fidyatun ta'amu miskin. Secupuk sehari. Misalnya kita tak boleh puasa serabut tahun ni 30 hari, kita panggil orang miskin mari rumah, beras dia 30 cupuk. Nak sore tak apa, panggil sore ambil 30 cupuk dia. Ataupun nak panggil 10 orang tak apa, 3 cupuk sore boleh juga. Asal kecukupnya 30 cupuk. Sebab kita tak boleh puasa sebulan penuh kerana kita tua sangat dah. Tu antara hak Tuhan buka peluang Allah. Sebab Islam ni bukan kata soalnya pun nak puasa kalau misalnya mudarat ke ataupun siapa kepada bahaya badai apa kena puasa. Islam tahu. Tuhan tahu kata hamba dia ni ada berbagai-bagai dia panggil apa ni? Keadaan. Ada hak gagah sihat molek, ada hak uzur sihat 2 hari, uzur 2 hari. Ada hak biasa duk sebing atas katil uzur seumur. Ada berlaku. Maka Islam hukum dia tu dak supo. Dak supo. Dan antaranya juga orang yang saat ni tak puasa-puasa dengan sebab dia tu duduk dalam keadaan nyakit hak berat dah. Nyakit dia tu nyakit pasal berat benar dah. Lepas tu berat dia saat ni tu mungkin orang panggil kalau dia puasa membawakan kepada dia tu mungkin sampai mati. Misalnya jadi gapo misalnya orang jadi rok maring kan rakyat sutai dah, rakyat TC. Sutai tak waro. Tak lagi dah, tak ada harapan dah nak siamat dengan dia. Biasa adat kata dah. Adat kata kalau Tuhan nak usia apa boleh dah kuasa Tuhan. Tapi adat kata kalau ikut kajian bomo maring rakyat sutai ni nanti hari lah. Maka orang macam ni pun supaya tu jugalah. Kalau kita jadi anak cucu mula ayah ni jadi mak ring. Lepas tu dekat-dekat dia nak mati tu tak ada puasa dia tu. Tak ada apa. Tak ada puasa buat macam mana? Bayar fidyah saat ni lah. Fidyah tu lah. Bayar fidyah vidya. Ayah tak boleh puasa dah. Lepas tu lepas dia boleh puasa tak apa hari mati dia sebab maring tu. Misalnya kita bayar fidyah lah. 30 hari mula ayah ni tak boleh nak puasa, kita panggil orang miskin mari ambil beras 30 cupuk. Tu dia. Baik. Kita pergi lagi seterusnya lagi orang yang gapo tu mengandung, lepas tu susu kepada anak dia. Maka di sini ni Allah Ta'ala ni kemudahan juga kepada orang perempuan yang mengandung dan juga susu kepada anak. Boleh. Boleh. Mana hadis Nabi tu? Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Azza wa Jal wada'a 'anil musafir syatra as-salah wa 'anil musafir wal hamili wal murdi'i as-sawma."
Hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad. Maknanya Allah Ta'ala telah peringat daripada orang musafir, iaitu separuh semaya. Macam mana Ustaz separuh semaya? Boleh qasar semaya. Dah kita musafir pergi hajai, boleh qasar. Zuhur buat 2 je. Asar buat 2 je. Isya pun buat 2 je. Lepas tu daripada orang Tuhan peringat daripada orang musafir, orang yang mengandung dan perut besar, lepas tu orang bersusu ke anak akan puasa. Boleh. Orang musafir tak ada puasa, boleh buka puasa. Orang mengandung pun boleh buka puasa. Orang yang bersusu ke anak pun boleh buka puasa. Sebab apa? Dia takut kalau puasa tak tubik susu dia. Apa nak susu tak tubik, mudarat kepada anak kecil dia. Islam jaga tabarata-rata nah. Kalau mek kata puasa tak ada susu, anak dia mudarat badan anak dia. Tak boleh, kena buka. Lepas tu we pack kat anak. Lepas tu nanti lepas pada raya. Ataupun lepas pada anak tu besar sikit lepas pack dah. Cuma adanya khilaf sikit sini. Khilaf ni. Khilaf apa dia? Pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. 3 imam lah dah. 3 imam ni kalau dia orang hak perut besar ataupun orang yang duk susu ke anak ni, dia buka puasa kerana takut ada masalah ataupun mudaratnya anak dalam perut dia. Takut ketuk. Kalau kita perut besar, kita puasa mungkin jadi kita tak boleh nak makan, maka anak kita dalam perut ni lapar takut. Takut bahaya dia. Ataupun kalau kita beri susu ke anak, maka anak saat ni tu menjadi susu kita tak tubik ataupun kurang susu, bahaya ke anak kita. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lepas tu Imam Malik, 3 imam ni kata boleh buka puasa, tapi syarat apa dia? Kena qada. Qada yang keduanya kena makan ke orang miskin secukup sehari. Ni pendapat 3 imam dah. Kena qada dan makan ke orang miskin secukup sehari. Sebab dia buka puasa kerana bimbang ke anak dalam perut dia ataupun anak hak dia duk menyusu. Tapi ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, pendapat Abu Hanifah. Pendapat Abu Hanifah kata Hanafi dah. Dia kata qada saja. Tak ada kena duk makan kat orang miskin. Mana dengan qada je. Tu pendapat dia tu Imam Hanafi dah. Apa qada? Tak ada kena fidyah lah. Ya qada dah, fidyah ke apa lagi. Tu pendapat dia tak serupa dengan Imam Syafi'i. Ada beza sikitlah pendapat tu. Tu pendapat Imam Abu Hanifah. Lepas tu yang seterusnya, makan ni ke orang miskin ya, bayar fidyah ya. Tak ada kena qada pun. Ada juga pendapat ni. Pendapat dia tu, pendapat kalau sahabat dah, pendapat hak Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Pendapat hak Ibnu Umar, sahabat Nabi. Lepas tu kalau mazhab agak dah, mazhab Ishaq Ibnu Rahawai. Ni mungkin kita tak dengar sangat, tak pernah dengar sangat mazhab dia ni, kerana mazhab dia tu telah pun ada orang pegang dah ni dah. Lisuh dah mazhab dia tu. Tapi zaman dulu ada. Mazhab Ishaq Ibnu Rahawai. Tu 3 pendapat. Lepas tu kalau ulama zaman ni ingat dah, Imam Albani baru matilah dia ni. Imam Albani dia setuju dengan pendapat ni, iaitu pendapat kata hanya makan kepada orang miskin sahaja, ada kena qada. Ada kena qada. Tu antara pendapat yang apa tu saya cuba nak betul berkaitan dengan orang yang mengandung dan juga orang makan ni ataupun beri susu kepada anak dia. Kalau Imam Syafi'i dengan rekahnya ataupun dengan kesimpulan Imam Syafi'i ni kena qada sekali dengan bayar fidyah secukup sehari. Baik. Lepas tu seterusnya iaitu orang yang dia tu gapo ni boleh buka puasa, lepas tu kena qada, iaitu gapo dia?
Orang haid, orang nifas. Tu biasalah dah. Orang haid, orang nifas. Misalnya kita puasa-puasa pukul 11 rutin lah. Marilah haid, batal puasa lah gitu dah. Bolehlah nak makan ke apa gitu. Bukan kata kena siapa ngorek dak. Moga kita mari haid ni batal lah puasa kita tu. Boleh kita nak kita nak buka puasa. Lepas tu esok lah dah kena puasa dulu lah dah. Negara haid biasa 7 hari. Setengah hari tu 10 hari. Ikut tak serupa lah sore-sore tu. Jadi masuk haid dia 7 hari ke 10 hari ke, dia tak ada kena ada puasa dak. Tapi kena qada. Kena qada lepas pada habis haid. Dan juga orang yang bernifas. Orang nifas, orang beranak ke. Orang beranak ni nifas ni, kata setengah ulama kata iaitu 40 hari. Tinggi sekali 40 hari. Pendapat Imam Hanbali, Imam Ahmad. Tapi pendapat Imam Syafi'i ni dia kata nifas ni sampai 60 hari. 2 bulan. Maknanya kata kalau darah tubik lagi lah, lepas beranak darah tubik lagi sampai 2 bulan tu, Imam Syafi'i kata nifas lagi. Maka tak wajib puasa lah. Nanti puasa bila? Puasa lepas-lepas ni. Lepas pada habisnya darah nifas. Tu antara dah orang yang tidaknya wajibnya puasa, tapi adanya kena qada, dan setengah orang tak ada kena qada, iaitu boleh pergi makan kat orang miskin. Tu antara ringkasnya. Lepas tu sikit laginya orang yang mati yang tak ada nak puasa qada. Nak berhabis sikit dah. Orang yang mati yang tak ada nak puasa qada. Allah, misalnya kita tahu kata mula ayah kita ni dia tu mati tak ada nak puasa. Tak ada nak puasa lah. Misalnya mungkin dia uzur perangai kita koyak tak ni lah, masuk mau sakit. Boleh puasa duk mau sakit, boleh lepas pada puasa mati. Macam mana nak buat tu? Baik. Satunya dia panggil pendapat hak mula-mula saat ni tu. Pendapat dia, pendapat Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat Imam Malik, lepas tu pendapat Imam Syafi'i. Mana kata orang hak mati saat ni tak ada nak puasa rati. Pasal mana kita anak cucu dia ni? Imam Syafi'i kata tidak, kita tak ada wajib kita puasa rati dia. Sama ada puasa saat ni puasa Ramadan ataupun puasa hak nazar pun ada kena rati pada. Tu pendapat hak tiga imam Imam Abu Hanifah, Imam Malik, lepas tu Imam Syafi'i. Lepas tu nak buat mana? Ayah kita mati tak ada puasa rati qada, pergi makan kat orang miskin ke? Pergi makan kat miskin. Tak ada apa dah. Kita bilalah apa hari tak ada puasa itu. Pergi makan. Tapi kena puasa rati dia dak. Tak ada kena puasa rati pun dah dak dah. Mada dengan pergi makan cukup. Tu dia. Yang kedua, pendapat kedua pendapat yang kedua ni pendapat hak Imam gapo ni Abu Sur. Lepas tu Ibnu Hazmi. Pendapat Imam Abu Sur. Ats-Tsauri. Ats-Tsauri. Lepas tu pendapat Ibnu Hazmi Al-Zahiri. Dia kata apa dia? Kita kena puasa rati pada mula hayah mula mek saat ni. Kalaulah puasa saat ni puasa qada Ramadan, lepas tu puasa nazar. Waktu kita kena rati. Tu. Kena rati. Mana dalil dia? Balik dalil kata, dia kata ambil dalil kata Nabi bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu." Hadis ni hadis yang sahih, iaitu Nabi kata dia mati, lepas tu dia tak ada nak puasa qada, hendaklah wali dia tu puasa rati dia. Wali ni termasuk dia anak-anak dia. Ni Nabi royak ni. Sabit Imam Sauri dengan Imam Ibn Hazmi. Lepas tu pendapat hak Imam Nawawi. Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i tapi dia setuju dengan pendapat ni, iaitu dia kata kena puasa. Boleh kita nak puasa rati mul hayah mek kita yang tak ada nak puasa qada. Iaitu qada Ramadan ataupun puasa hak dia nazar, dia tak ada nak puasa nazar tu. Yang nazar kata kalau anak dia boleh kerja belaka, dia nak puasa 3 hari misalnya nazar.
Maka tak ada nak puasa mati mula ambil. Boleh kita nak puasa rati dia. Pendapat dia tu Imam Nawawi, Imam As-Sawri, Imam Ibn Hazmi. Dalil dia adalah. Lepas tu klik semula saat ni. Klik semula saat ni. Maka gapo tu? Hak pendapat Imam Syafi'i kata saat ni tak ada kena duk puasa qada gapo saat ni tu lah. Ambil hadis mana? Ambil ayat mana? Maka ambil pendapat Imam Syafi'i saat ni, ambil dalilnya wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada habuai bagi manusia malaikat benda yang dia telah buat di atas dunia. Maknanya kalau yang mati dah tak ada nak puasa qada, kita girati qada kati dia pun saja, tak ada boleh apa juga. Sebab dia tu mati dah, tu hak dia, mati gitu dah. Tu pendapat pendapat Imam Syafi'i kita. Yang pentingnya tak ada salah gapo. Kalau kita puasa nak pergi hak ni, dia kata tak ada wajib puasa rati dak. Tapi kalau kita puasa nak puasa rati boleh ke tak? Boleh. Bukan larang puasa rati. Dok cecek kata wajib ke dak puasa rati ni dah. Dia faham molek ni. Masalah kita nak bincang ni, ayah kita mati, lepas tu dia tak ada nak qada, wajib ke dak kita kena puasa rati tu. Anak cucu dia ni, Imam Syafi'i kata tak wajib. Tak puasa tak apa dah. Sebab yang mati dah. Lepas tu hak Imam Nawawi, Imam Sawri, Imam Ibn Hazmi kata kena puasa. Kena puasa. Kalau tak puasa, beratlah dia dalam kubur esok tu. Puasa. Maka kita ambil dua pendapat saat ni. Kalau Imam Syafi'i, kalau kita kata kalau kita nak puasa boleh ke tak? Imam Syafi'i, boleh. Kalau kecek ni tak ada wajib puasa. Tapi kalau kita puasa nak puasa juga, boleh kita nak puasa. Tu pendapat yang saya cuba nak dua-dua saat ni tu, kita ambil cara yang lebih tengah sekali, iaitu tak ada wajib puasa. Tapi kalau nak puasa pun sah puasa, tidak jadi gapo-gapo dah. Tu antara pendapat hak tiga mazhab saat ni dah. So lagi pendapat Imam Ahmad dah. Imam Ahmad kata kalau si mati itu ya tak ada puasa nazar, maka anak cucu kena puasa rati. Tapi kalau dia tak ada nak qada Ramadan, tak ada kena qada apa dah, akan mada dah, dia mati dah. Tu Imam Ahmad dia tu supa sikit. Kalau puasa nazar kena puasa. Sebab nazar ni benda yang dia wajib dia sendiri. Kalau anakku boleh kerja belaka, boleh bancuk belaka, aku nak puasa 3 hari hanya nazar dia. Ia pun wajib diri dia. Maka ia pun wajib diri kena buat. Lepas tu hak puasa Ramadan ni, hak Tuhan pun wajib dia, tapi dia tak ada nak qada dah. Mana ajar dia pandai. Tak ada lepas raya lepas hari mati. Ada apa? Imam Ahmad tak ada kena puasa apa dia. Tu dia. Tu antara dah pendapat orang yang mati yang tak ada nak puasa qada, anak cucu dia ni ada 2-3 pendapat ulama. Kesimpulannya, kalau kita nak puasa, tak ada ulama mana kata tak sah dak. Boleh. Sama ada puasa rati Ramadan dan juga puasa rati hak puasa nazar. Tu dia. Itulah bagi saya dah. Lebih kurang. Lepas tu puasa sunat lah. Tu nanti kita buka soalan lah. Puasa sunat Syawal, sunat apa ni Asyura tu, puasa sunat. Tu antara benda yang saya rasanya nak sapa kepada faedah pada malam ni. Lepas tu ada lagi 7-8 minit nak pukul 8 dah. Kita mungkin buka peluang faedah boleh tanya supaya faham molek puasa ni. Ni persilakan. Ini kena bayar ke dia? Ya. Tanya ada puasa tu. Siapa tu? Kalau tak ada puasa tu? Orang mana? Orang jenis mana? Orang tua mati dia. Orang tua. Orang tua tu makna kata orang tua tu dah. Lepas tu dia tak ada nak puasa rati dah. Dia nak puasa rati tu kalau pendapat hak apa ni, hak Imam Syafi'i saat ni dah, tak ada kena puasa rati, mada lah sebab dia mati kita. Kena bayar Fidyah saat ni tu dah. Fidyah ni kalau tengok dalam pendapat saat ni tu, ya kalau lah dia puasa
gapo ni dia tak ada nak qada puasa dah. Masa yang dia ada lagi tu dia luah kedak masa. Masa luah kedak misalnya dah. Misalnya kalau lepas pada puasa, lepas pada raya 2 hari dia mati dah. Masa tak ada nak qada kan? Tak ada kena fidyah, tak ada kena puasa rati dah. Nampak tak? Tapi kalau lah lepas pada puasa ya uzur boleh puasa dah, ataupun dia musafir boleh puasa dah. Lepas tu lepas pada raya dia hidup lagi 5 bulan. Nah, 5 bulan lagi. Daripada dia saat ni tu dah. Dia gapo tu? Gigi mati bulan Rabi Awal. Nah, maka kalau kita kalau sepatutnya saya setuju pada pendapat atau kita puasa ratilah dia. Kalau nak fidyah saat ni, fidyah kalau koroni hak dia uzur panjang tu dah. Hak dia uzur panjang tu. Dia uzur mula ayah ni. Boleh puasa sebulan tak ada nak puasa. Okey dah. Lepas pada raya mati. Hak tu kita pergi pada fidyah. Tu fidyah hak tu. Pasal uzur masa hidup, lepas tu tak ada nak puasa rati, fidyah tekah dia hidup pun tak ada nak bayar, kita bayar lepas mati. Syarat tu. Tapi kalau lah dia tu misal musafir, boleh puasa musafir pergi bakak 4-5 hari tak ada nak qada. Tak ada nak qada. Apa ni? 4-5 hari pergi bakak buka puasa maka lepas pada raya saat ni tu duklah kita kata ada seminggu 2 minggu tak ada nak qada mati. Kalau mati pasal ni saya lebih setuju pada pendapat kita anak cucu ni ratilah puasa mula ayah ni. Ratilah. Tapi tanya Imam Syafi'i tak ada wajib rati dah. Tak ada wajib rati dah. Sebab dia mati dah. Mungkin dia niat nak puasa bulan Muharram tu. Tapi dia mati dulu, dia belaga mutu mati lepas ada raya. Imam Syafi'i kata anak cucu tak ada kena duk puasa qada kat mula ayah je. Tapi kalau kita puasa nak qada dah, boleh tak? Boleh. Pendapat dia tu pendapat Imam An-Nawawi. Dan saya rasa pendapat ni lebih panggil kata lebih jadi kita rasa puas hati dah. Sebab dia kautan dengan Tuhan okey. Kautan dengan Tuhan tu. Tak ada puasa 4-5 hari tu dah. Ya musafir. Kita semak anak cucu ni. Kita kalau boleh tak ada rasa kepayahan sangat kak pakat puasa kalau anak 5 orang apa dah? Bagi sehari seorang tak apa dah. Start je. 4-5 hari mula hayah kita ni dah misalnya dah. Tu bagi saya lah pendapatnya rasa lebih cenderung. Rasa lebih setuju dengan pendapat Imam Nawawi ni. Tu rati puasa bagi mulah. Ayah hak mak kita hak mati dah. Wallahu a'lam. Lah boleh lagi dah. Masalah rati Ustaz. Ya. Misalnya dia pun tinggal 5 hari. Ya. Anak 5 orang tu rati dia masa sehari boleh? Boleh. Sehari dah misalnya. Lepas tu adik abang pula sehari, adik pula sehari misalnya dah. Pakat 4-5 beranak misalnya. Dalam hari tu lah. Boleh, hari tu lah. Sebab puasa tu orang lain-lain dah. Pentingnya cukup 5 hari. Itu dia. Nah, boleh lagi dah. Kita buka peluang sikit. Lagi tu Ya. masalah wes tubuh. Orang setubuh. Ya. 3 sehari orang satu nak puasa. Bukan dia panggil kalau turut tu kena ikutkan dah. Kan yang pertama kena merdeka hamba. Kalau tak kuasa bukan boleh pilih tu. Kalau tak kuasa kena puasa rati 60 hari. Turut-turut. Dan yang kedua kan 2 tak kuasa lagi. Maka pergi kepada kan 3 iaitu we makan ke orang miskin 60 orang. Bukan we pilih tu dah. Kena pergi tilakan. Bukan kata kita tak sah puasa 2 bulan turut-turut nak pergi makan ke orang 60 orang. Tak boleh. Tak kuasa lagu lah, tak kuasa ni. Ya nah. Tak kuasa lagu lah, tak kuasa. Tak kuasa ni supaya dengan dia tu dah. Kita katakanlah lepas pada dia setubuh dengan bini dia tu dah. Berapa lepas raya dia uzur. Nak uzur misalnya jadi amal puk ke amal pak ke. Kena dia segar balik tapi dia nak pilih dia bayar. Tak boleh sebab saat ni saya dah yang ketiga akhir sekali. Bukan we pilih kata nak yang 3 bulan.
Kalau dia tu agah molek-molek, umur baru 30, dia tidur dengan bini tengah hari. Lepas tu main royak kata tak kuasa ustaz kita. Tak kuasa apa dia mau sihat molek. Dia macam ni. Ha. Jadi dia buat dah puasa tu dah lebih kurang atas bulan lah. Ya. Apabila dia tinggal kat saya, dia kena beli 100 semula. Ia bila satu semula. Tempat tu kata tak puasa sini-sini dia cuba bagi dah. Hmm. Cuba bagi dah tapi bila 100 semula dia tak dah habis juga. Makna kata kalau dia tak puasa sebab hari tu dia ada gapo dia tak boleh puasa tu. Misalnya ada lah kau uzur dia Ha. sehari dah. Kalau ada sebab uzur tak apa. Misalnya orang tino okey. Ya puasa dah sebulan lepas tu mari tak boleh puasa 7 hari okey. Tapi bukan ya sekali tinggal puasa. Mari maka ia boleh sambung hari 31 tu. Lepas dia. Kadang-kadang orang lelaki macam dia kena musafir tu. Kalau musafir tak apa sebab ia ada musafir, yang musafir tu. Hak biasa duduk di rumah, ada lagi musafir, tak ada sakit demam apa. Aku malah puasa hari ni weh. Tinggal sehari tu, baru esok kena bila satu mula. Faham tak tu? Kena faham situ molek tu. Puasa rati turut-turut 2 bulan saat ni dalam keadaan dia tu kuasa puasa tapi dia tak puasa. Daripada dia sihat. Yang dalam keadaan sihat ataupun dia tu apa ni tidak ada apa-apa keuzuran lain. Ada keuzuran lain tak apa dia tak Kira pasal tidak yakin itu pola tu. supaya berlaku. Hukum tu dua-dua supaya laki bini tu kena dua. Kena paksa tidak kena paksa. Kalau kena paksa lepas hari tu dosa oleh suami lah. Dosa pergi paksa yo tu dah. Paksa pergi subuh tengah bulan Ramadan tu dosa menyebabkan isteri dia punah puasa. Dosa itu. Lepas tu kena bayar puasa rati pula 2 bulan turut-turut. Isteri lepas isteri. Sebab bukan daripada dia panggil suka hati dia dah. Dia mau paksa dengan orang. Kita retin awak kana dah muka tok laki ragah dah kita. Selai tengok situ pula. Tu dia. Ada dalam waktu yang 3 bulan. Dia mati 90 hari. 90 hari ni kena orang tu akhir balik ke kena orang ke mana? Orang miskin yang akan balik memang. Orang miskin tu yang akan balik. Panggil lah orang mari rumah sekali jamu ke ataupun nak pergi orang panggil wak makan ni pergi hantar rumah dia masuk siap dah tak ada apa dah. Boleh ke? Boleh ke? Alhamdulillah. Ada lagi ke apa? Ya. Cara apa yang video? Fidyah ya. Video ni orang tahun ni je dah. Ya. Dia tinggal 5 hari. Dia tak puasa, dia masa tahun dia kena bayar video. Ya. Video tu serta kena puasa ke bagaimana? Ya misalnya dia tinggal puasa 5 hari dah. Lepas tu dia tak puasa. Tak puasa sampai Ramadan harapan. Maka harapan tu hak 5 hari tu lekat situ. Lepas tu fidyah pun kena bayar situ. Bayar situ. Kena puasa. Maknanya kata puasa sekali dengan fidyah. Selagi Puasa berapa hari dia puasa kena dapat puasa sama ya 5 hari yang tinggal tu ya. Puasa fidyah tu ada pendapat kata kalau lakah tahun tu kena double hak fidyah. Hak secupuk ada 2 cupuk. Tapi puasa duk 5 situlah. Puasa duk nambah. Walaupun 3 tahun pun 5 hari situlah. Kalau pendapat kata kena nambah 3 cupuk. Kalau 4 tahun 4 cupuk. Tapi ada pendapat kata tak ada naik pada puasa dengan fidyah hak tulah tu lah. Hak asal tu lah. Cuma dosa lah dia tu hidup pelewak siapa dah. Siapa bertahun-tahun buat apa dak puasa. Sebab tu hari masuk qada 11 bulan dah. Kerana tak ada siapa tarupai dak oleh qada lagi ya. Dosa dah. Hak fidyah lagi dosa tu jangan lupa tu. Waktu berat pada fidyah lagi. Sengaja hidup pelewak masuk qada siapa Ramadan tarupai dosa tu. Situ. Boleh lagi. Ya. 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 Ya.
Tak ada lah ni hamba tak ada. Puasa dia puasa. Ya. Tapi celah-celah tu dia mati. Jadi anak-anak dia tu kena ganti dia tu kan ustaz. Anak-anak dia tu tak ada kena ganti apa dah. Pakai dia lah. Lain dengan Tuhan lah waktu tu. Kalau dia tu puasa dah hari dah senyap mati dah tak ada sukut 2 bulan, insya-Allah Tuhan nampak kata dia tu sungguh dah puasa tu. Tapi ajar mari dulu dah. Mudah-mudahan Tuhan maafkan dia. Sebab hak ni masuk dalam hak puasa kifarat ni, bukan puasa qada tamada dak. Hak kita dak cecek saat ni tu qada hak pesang hak tamada ni. Puasa qada pasal ayah musafir tak ada nak qada. Okey. Mula ayah ni orang panggil sakit tak ada nak qada. Tu kita dak cecek tu saat ni tu. Tapi kalau pasal puasa bayar kifarat ni tak ada kena tanggung pun anak cucu. Tak. Wi mulah ni lah dengan Tuhan lah. Kalau Tuhan rahmati dia, insya-Allah lepas. Kalau Tuhan ambil kira dia apa, hak Tuhan lah. Hak Tuhan lah situ. Sebab ni dia panggil puasa pasal long thot ni dah. Kifarat ni long thot. Bukan qada tamada ni. Qada dalam arti kata nak pergi. Nak ajar. Ya. Ya. Biasanya orang muda ni dia tak pada mana kebenaran lagu ni dah. Tahun ni dia berlaku lagu tu misalnya ya, dia 10 tahun ni dia bodoh dah. Ya. Tahun lepas tu dia buat pula lagu tu. Tu dia. Dia bodoh lagi. Allah. Dia kena dia nambah ke lagu mana? Tu ada kalau kira pendapat pecah dua dah. Katanya kalaulah dia setubuh lepas tu dia tak ada qada lagi dah 2 bulan tu. Setubuh pula esok. Jadi dah jadi 4 bulan. Tu makin tak habis ngolah. Tapi ada setengah kata selagi mana ia tak puasa qada dulu tu dah, kira kata satu kesalahan katung kedi dia. Ke puasa 2 bulan. Walau laku tahun tu. Walaupun laku tahun dah pun. Tu. Malaikat dia tahun ni dia puasa dia setubuh lepas tu dia qada dah dah. 2 bulan turut dah. Tarupe buat pula. Tu kedi lain pula lah. Tapi kalau dia tak saksa lagi kedi dulu. Duduk situ lah. Tu ada juga pendapat ulama kata kira complete lah. Satu kesalahan kira kata 2 bulan turut tu lah. Tidur dan cantik ni dia tak lelak rai. Batal Ismail ni. Ismail ni. Ada abang. Ya. Kalau Imam Syafi'i kalau papai punggung rapat dia separa berwedok tu. Tak apa. Tak apa. Tetap papai punggung walaupun raib pun. Ya kira kata papai punggung tu rapat dah, rapat. Tak ada jadi ngongeng-ngongeng itu dah. Kalau tidur itu ya pergi mari dah tidur tu. Terletak tu. Nyana je lagi mana dah. Papai punggung duduk situ. Imam Syafi'i kata tak batal dah walaupun terlelap. Mazhab lain tu ada pendapat kalau mazhab lain tu ada tapi Imam Syafi'i kata tak. Malaikat tubik ketuk saing tepi dengan ketuk. Tu batal. Sebab bukan batal dia tidur tu, batal dia ketuk tu dah. Tu dia. Puasa dah. Ya. Puasa orang pergi haji yang kena puasa ni puasa qada berapa nama? Orang pergi haji. Orang pergi haji ni dia panggil kalau haji tamattu' dah, haji pasal umrah apa tu buat haji kan. Dia panggil tamattu' ataupun haji qiran. Dia niat umrah kali dengan haji, dia kena bayar day dia panggil. Bayar day ni kambing seekor. Lepas tu orang tak kuasa nak beli kambing. Tak kuasa nak bayar day iaitu tak ada duit beli kambing hak ni tu. Bayar day ni kita beli kambing kita sembelih dah. Lepas tu kita bagi ke orang miskin di Mekah tu. Tu maknanya bayar day. Nah, kita tak kuasa duit tak ada 400 riyal ya oleh 4000 kok kambing seekor. Kita kena puasa rati 10 hari. Tak turut-turut tak apa. 3 hari Mekah, 7 hari rumah. Tak kira turut-turut tak apa, sengih-sengih seli hari tak apa lah. Ataupun becek minggu sehari tak apa. Itu makna puasa orang haji dah. Sebab dia tak kuasa bayar day,
dia kena bak gati dengan puasa, gati 10 hari. Tu saja. Boleh dah. Alhamdulillah. Maka nah, saya berdoalah semoga kita ni faham ngaji bab puasa 2 minggu ni bagi saya 2 minggu dengan saya ni faham molek. Lepas tu lah minta bagi kita tu boleh sepenuh amal ibadat kita di bulan Ramadan. Nah, puasa dengan sepenuh, tarawih dengan sepenuh. Nah, lepas tu insya-Allah mudah-mudahan kita boleh jumpa main ngaji pula lepas pada raya insya-Allah. Nah, bagi saya sekadar tu malam ni aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.